Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan metod dakwah Nabi Isa alaihissalam. Sebagai pengenalan, Nabi Isa alaihissalam merupakan figur yang hebat dalam dunia Islam, yang mana beliau telah dilahirkan dengan cara yang bersifat tabi'i daripada perut seorang wanita yang ulung di dunia. Ia ingin menunjukkan bahawa Maryam adalah seorang wanita yang baik, jujur dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itulah Allah selalu menjaganya dan menguji beliau dengan anugerah tersebut. Selain itu, Allah juga ada menyebut dalam surah Al-Imran ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat rabbi anni yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Maksudnya Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Sadaqallahul azim. Bermaksud, dan Dia, Allah mengajarkan kepadanya, yakni Nabi Isa, kitab, hikmat, Taurat dan Injil. Sewaktu umur Nabi Isa mencapai 30 tahun, Allah telah menurunkan kepadanya wahyu, iaitu kitab Injil. Kitab ini telah diturunkan bertujuan untuk membenarkan kitab Taurat. Saya akan menyambung biografi Nabi Isa alaihissalam. Nama beliau adalah Isa ibni Maryam dan boleh juga digelar sebagai Isa Al-Masih. Dalam erti kata lain, beliau juga digelar Jesus Christ, yang mana nama ini telah diguna pakai oleh penganut Kristian untuk menyebut dan memanggilnya. Baginda berasal daripada Bani Israel dan keturunan Nabi Ibrahim melalui putranya Nabi Ishak. Apa yang menarik perhatian kita di sini adalah tentang kelahiran baginda, yang mana beliau telah dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Maryam tanpa seorang bapa. Rentetan itu juga, baginda mempunyai banyak keistimewaan. Antaranya mampu bercakap selepas beberapa hari sahaja dilahirkan. Mukjizat ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana untuk membela nasib ibunya daripada pertuduhan zina. Dalam Al-Quran juga ada menceritakan bahawa Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang telah meninggal dunia dan mampu menyembuhkan penyakit, antaranya penyakit sopak dan penyakit buta. Seterusnya adalah metod dakwah Nabi Isa. Pertama, dakwah bil hikmah. Pendekatan dakwah ini sentiasa digunakan setiap para nabi dan rasul. Mereka sanggup menyebarkan ajaran tauhid dengan berkorban waktu dan tempat demi masyarakat yang dihadapinya. Mereka menghadapinya dengan rasional mengikut keadaan.
Merujuk kepada surah Maryam ayat 30 hingga 33, dalam ayat ini kita dapat melihat bahawa pembuktian dan pembersihan nama ibunya Maryam yang dituduh melakukan zina dan menyatakan baginda seorang nabi dan akan menyampaikan kebaikan. Oleh itu, ia telah menjadi satu bentuk pendekatan dakwah bil hikmah dalam konteks perjuangan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah dakwah mau'izah hasanah. Al-Quran juga menggambarkan pendekatan mau'izah atau nasihat yang dilaksanakan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya agar tidak menyekutukan Allah. Merujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat 72, pendekatan ini yang digunakan baginda adalah berbentuk pujukan atau berhemah agar kaumnya bertakwa dan mengabadikan diri kepada Allah serta dakwah baginda diterima tanpa ragu-ragu. Al-Hijr. Kaedah Al-Hijr merupakan kaedah memberi perhatian yang tinggi kepada mad'u. Baginda Nabi Isa alaihissalam sangat memberi perhatian kepada kaumnya mad'u agar mereka mendengar dakwahnya serta melaksanakan perintah yang telah difardukan. Berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 112 hingga 114, ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Isa alaihissalam sangat memberi perhatian kepada pengikutnya walaupun pada mulanya ditolak. Tetapi bagi meyakinkan pengikutnya, maka baginda berdoa agar diturunkan hidangan dari langit. Tidak lain hanyalah untuk menambahkan keimanan dan keyakinan pengikutnya bahawa Allah Maha Esa dan Nabi Isa adalah pesuruh Allah. Seterusnya adalah cabaran dakwah Nabi Isa alaihissalam. Kaumnya menyimpang dari ajaran yang benar, iaitu kitab Injil, berlaku dalam berkaitan halal dan haram, contohnya berkaitan pemakanan, perbuatan dan lain-lain. Mendapat tentangan dari golongan as-siddiqin, golongan yang mengingkari adanya hari akhirat, pahala dan dosa dan perhitungan amal, iaitu hisab. Mereka menyelewengkan ajaran Nabi dengan cara yang salah. Golongan Yahudi menolak kebenaran. Mereka membuat pelbagai acara dan aktiviti untuk mengelakkan masyarakat mendengar dakwah baginda. Mereka tewas berhujah dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka masih berada di jalan kesesatan dan menghalang usaha dakwah Nabi Isa alaihissalam. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa mencontohi akhlak mulia Nabi-Nabi yang diutus kepada kita. Nabi Isa alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Selain itu, Nabi Isa juga dikurniakan banyak mukjizat. Namun, ia bukanlah sesuatu yang beliau banggakan. Tambahan juga, sifat penolong Nabi Isa perlu diteladani tiap-tiap umat Islam kerana tolong-menolong ini adalah amalan mulia di sisi Allah. Oleh itu, kisah riwayat Nabi Isa ini perlulah kita teladani dengan sebaik mungkin. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.